Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, tuan-tuan sedang penonton, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain macam tengok hari ni Ustaz Kazim ni Ustaz Kazim ke Kasim Selamat ni? Tak, ini nama dia Al-Kazim. InsyaAllah rancangan ini akan membicarakan tentang kehidupan seharian kita berumah tangga, persoalan tentang hubungan kita suami isteri dan sebagainya, dan ianya akan bersiaran selama 13 episod khas untuk anda di Astro Oasis. Tajuk kita pada hari ini, kita akan membicarakan satu dilema yang selalu kita bincangkan suami isteri. Apa dia tu? Siapa tak sayang bini, oi. Tapi macam tak sayang aja. Sebab itulah pada episod yang pertama ni saya nak bawa kepada tuan-tuan satu perkataan yang biasa kita dengar. Perkataan ni ialah siapa tak sayang bini, oi. Perkataan ni saya rasa kalau tuan-tuan ingat selalu diambil daripada filem-filem klasik dulu-dulu. Bila ada masalah suami isteri, bila ada kekeruhan rumah tangga, maka dialog ini akan dicakap. Yang pertama sekali yang saya nak ajak pada tuan-tuan, siapa tak sayang bini, oi. Jadi abang-abang, akak-akak dengar sebut bini ni rasa selesa ke tak selesa kan? Jadi kalau manis kan, siapa yang tak sayang isteri ke? Perkataan kita kadang-kadang kita sebut isteri, kadang-kadang kita sebut orang rumah. Kalau macam saya orang Perak, dia panggil Mak Andih. Oi, Mak Andih ustaz mana oi, kata dia. Perkataan-perkataan ini menggambarkan kepada kita hubungan kita rapat dengan seorang isteri kita. Siapa yang tak sayang isteri, siapa yang tak sayang bini. Tetapi kadang-kadang perkataan siapa yang tak sayang itu tidak digambarkan dalam kehidupan sehari-harian kita. Ada yang bila kata-kata sayang dekat isteri, kata abang sayang dekat saya. Tapi kalau dengan orang lain, oi labunnya nombor satu kan. Jadi di manakah yang dikatakan siapa yang tidak sayang kepada isteri ni? Siapa yang tidak sayang kepada bini ni? Bagaimana buktinya? Manusia boleh bercakap, manusia boleh berkata-kata. Tetapi kadang-kadang nak dibuktikan dengan perbuatan itu adalah satu benda yang sukar sangat. Yang pertama kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah Ta'ala jadikan kita ini, pasangan kita, daripada jenis kita sendiri, untuk kita merasa tenteram, kita merasa bahagia dengan dia. Ini adalah suatu ayat Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21. Allah Ta'ala kata apa? Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Subhanallah. Cuba tuan-tuan tengok, Allah Ta'ala sebut tanda-tanda kekuasaan Allah tu ada di mana? Kadang-kadang Allah kata ada di langit. Inna fi khalqis samawat. Kadang-kadang kata Allah ada di bumi. Wal ard. Kadang-kadang ada terjadi dalam perselisihan siang dan malam. Tanda-tanda kekuasaan Allah ada di mana-mana. Tetapi abang-abang, jangan lupa abang, tanda-tanda kekuasaan Allah ada di rumah kita, ada di sebelah kita. Nama dia apa? Isteri kita. Nama dia apa? Suami kita. Rupa-rupanya pasangan suami isteri ini termasuk di dalam tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi, bila sebut ianya tanda-tanda kekuasaan Allah, dijadikan kita ada pasangan hidup, dan pasangan itu pula Allah yang jodohkan kepada kita. Maka ingatlah dalam hati kita bahawa isteri kita ni abang, Allah yang jodohkan. Allah yang berikan amanah isteri kita yang tercinta ni, Allah yang bagi amanah kepada kita untuk kita jaga, untuk kita sayang, untuk kita cintai dia, untuk kita jaga dia. Bukan setakat di sini hubungan yang kita termeterai ni, bukan setakat sekarang sampai ke kiamat. Sebab itu sayangilah orang yang Allah Ta'ala jodohkan kepada kita. Tapi ustaz, macam mana nak rasa sayang ustaz? Kenapa? Apa masalah abang ni? Yelah, masalah macam silap je kahwin dengan dia ustaz.
Silap macam mana pula? Yelah sekarang bila saya suruh dia pergi buat air di dapur Ustaz, dia pergi berjalan Ustaz. Saya tengok daripada jauh Ustaz, balancing dah out, alignment pun dah lari Ustaz. Saya fikir pula macam silap pula aku menikah dengan dia. Ini dia tuan-tuan yang banyak ni. Tapi kata sayang pada isteri, bila isteri mula bertukar saiz, udah lain pula. Udah nampak yang lain pula. Tuan-tuan, sebab itu saya kata pada tuan-tuan, isteri adalah anugerah daripada Allah. Suami adalah anugerah daripada Allah. Sebab itu jangan tengok dia. Tengok siapa yang menjodohkan kita dengan dia. Siapa yang memberikan ketentuan jodoh kita dengan dia. Dulu abang bertunang dengan orang lain, putus. Tiba-tiba kahwin dengan dia. Dulu abang bercinta dengan dia daripada tadika tu. Daripada tadika bercinta. Masuk UPSR bercinta, SPM bercinta. Tu kahwin pula dengan orang lain. Maknanya itu adalah jodoh daripada Allah. Sebab itu kalau rasa nak bahagia, jangan hanya tengok isteri kita. Tengok siapakah yang menjodohkan isteri kita dengan kita. Jawapannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah yang menjodohkan, itu adalah yang terbaik. Bila Allah yang menjodohkan kita dengan dia, jagalah yang terbaik. Bila Allah yang menjodohkan kita dengan dia, syukur banyak-banyak. Sebab apa? Sebab Allah yang memberikan jodoh dengan terbaik kepada kita. Kalau jodoh tak ke mana, adinda idaman kanda, walau gelap alam maya, ku cari dinda baru jumpa. Habis tu kalau dah jumpa, sayanglah. Bila dah jumpa, jaga elok-elok. Bila dah jumpa, pegang elok-elok. Bukankah itu yang disuruh oleh Allah? Ada pula yang cakap, Ustaz memanglah isteri saya Allah jodohkan, tapi saya tengok masalah je Ustaz. Banyak dia melawan saya Ustaz. Banyak dia tak cakap dengan saya Ustaz. Saya cakap sepatah, dia balas 20 patah Ustaz. Takkan saya melawan pula Ustaz? Tak ada hormat saya sebagai suami dia Ustaz. Saya dah lah kecil, dia pandang kecil pula pada saya Ustaz. Jadi macam mana nak buat? Sebab itulah tuan-tuan kena tonton Al-Kazim. Jawapannya ada di dalam rancangan-rancangan ini. InsyaAllah. Bila kita tengok rancangan ini, tengok perhati-perhati. Dengar elok-elok apa yang saya cakap. Sebab kita tak nak rancangan kita ini sekadar kita dengar saja. Tetapi kita nak kalau ada masalah, kita boleh selesaikan dia. Kita rehat sebentar, kita jumpa selepas ini. Al-Kazim. Isteri nak keluar rumah, minta izin pada kita. Isteri nak buat apa pun, kena bagi tahu pada kita. Kesian dekat isteri kita. Mengapa dia tak kunjung datang? Dalam hatiku tersangat bimbang. Abang pernah ingat tak? Mungkin perasaan seorang isteri salah satunya disuarakan dalam lagu yang saya nyanyikan. Inilah soalan yang dikemukakan pada saya. Seorang isteri kata apa? Dia kata, Ustaz, suami kata dia sayang pada saya. Tapi bila call tak pernah angkat Ustaz, bila telefon tak pernah menjawab Ustaz, bila WhatsApp tak pernah reply Ustaz, tak tahu dia pergi mana, keluar rumah pun tak ada khabar pada saya. Senyap-senyap je Ustaz. Macam mana ni Ustaz? Abang, yang saya nak cakap pada abang, minta maaf lah panggil abang lah kan. Sebenarnya, isteri nak keluar rumah, minta izin pada kita. Isteri nak buat apa pun, kena bagi tahu pada kita. Kesian dekat isteri kita. Mereka nak buat apa pun kena minta izin kita. Hatta nak pergi masjid pun tanya suami boleh ke tidak. Nak pergi mengaji dekat masjid pun tanya abang minta izin nak pergi dengar ceramah kejap. Bayangkan kalau kita tidak menghubungi mereka, kalau kita tidak bercakap dengan mereka, dia nak bercakap dengan siapa? Sudahlah masalah dia tak boleh ke sana ke sini sewenang-wenang dia nak minta izin suami. Yang suami pula tidak ada komunikasi yang baik. Tak ada. Ada orang tanya, makcik macam mana perasaan makcik?
Oh, sekarang ni rasa seronok lah ustaz. Sekarang dah aman. Kenapa aman pula? Sekarang komunis dah kasih. Dulu komunis tak kasih, kata dia. Oh, dia faham komunikasi pula macam tu. Dia kata zaman sekarang ni, zaman yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan isteri kita. Semua tempat kita boleh pergi cakap, bagi tahu abang sekarang ada di mana. Susah ke seorang isteri telefon kita, susah kita nak angkat. Waktu bercinta dulu cuba tengok. Ya Allah, daripada berdiri sampai berbaring telefon. Sampai habis top up tu Pasal apa? Habis kreditnya sebab nak cakap dengan tunang, nak cakap dengan girlfriend, teman wanita. Kenapa bila dah jadi isteri kita sia-siakan orang yang sebegitu? Cakaplah, angkatlah panggilan dia. Kalau sibuk macam mana pun, gunakanlah perkataan yang baik. Cuba ingat masa kita mula-mula bercinta dulu. Abang kat sini buat apa tu? Dah makan ke belum? Cuba tengok bila dah kahwin, rupa ramai dah bertukar. Cepatlah, aku dah lama tunggu ni. Mana pergi? Amboi kasarnya. Kata sayang pada isteri. Cakaplah dengan lemah lembut. Gunakanlah perkataan yang baik. Kalau tak boleh angkat telefon, tolonglah SMS dia, tolonglah kita reply balik apa yang dia WhatsApp kepada kita tadi. Baca dekat WhatsApp tu ada 2 garis tu, 2 right tu ada. Tapi kita tak balas kepada dia. Yang kedua, saya nak ajak pada saudara-saudara sidang penonton yang dirahmati Allah. Isteri adalah seorang kawan yang paling setia sekali. Dia adalah pendengar yang paling setia sekali. Dan isteri adalah seorang yang sangat memahami perasaan suami dia. Cuba kita tengok kalau kawan kita, kalau kita susah kan, dia duduk minum teh, kita datang, kita baru garu kepala sikit je. Mat, kalau kau datang nak minta duit, aku minta maaf, aku pun tak ada duit, Mat. Itu kawan kita. Cuba tengok isteri. Bila suami mengadu, susah saja. Bila suami mengadu, payah saja. Adakah isteri akan cakap, abang minta maaf, saya pun susah abang? Jarang isteri cakap macam itu. Tak percaya kalau motor abang rosak, abang pergi kerja berjalan kaki je. Helmet tinggal, motor pun tinggal. Keluar rumah jalan kaki. Isteri akan tanya, abang, nak ke mana tu? Nak kerja lah. Kenapa tak naik motosikal? Takkan nak berjalan kot? Apa jawab kita? Motosikal rosak lihau. Kalau rosak, repair lah. Kalau abang ada duit dah lama, abang repair. Tak apalah lihau. Bukannya jauh pun tempat kerja pun. Daripada Kuala Lumpur pergi Seremban je, berjalan kaki je lah. Dia tak tahu kalau KL pergi Seremban tu malam baru sampai tu kalau jalan kaki. Agak-agak adakah isteri akan membiarkan seorang suami berjalan kaki? Tak, tuan-tuan. Dia ada gelang emas. Gelang emas dia sanggup korban untuk suami dia. Silat-silat gigi emas pun dia tanggang untuk suami dia. Ini adalah pengorbanan seorang isteri kepada kita, suami dia. Sebab itu saya katakan tadi, seorang suami layanlah. Dia hanya perlukan layanan, dia hanya perlukan perhatian. Kadang-kadang kita sebagai suami malas tengok isteri merajuk. Saya malas ustaz, isteri saya sikit merajuk. Saya merajuk sikit-sikit. Itu saya lepak dekat tepi lombong ni ustaz. Daripada tengok muka dia yang masam, mencuka, baik saya tengok lombong ustaz. Saudara, dia merajuk tu ada sebab. Dia beleter tu ada sebab. Sebab apa? Sebab yang pertama, dia penat. Maka luahan yang paling dia nak luahkan pada siapa? Pada kita sebagai suami dia. Yang kedua, kenapa dia merajuk? Kenapa dia beleter? Sebenarnya dia minta kita sebagai suami tolong pujuk dia. Dan kita sebagai suami, abang-abang, kena cari jalan. Belajar bagaimana nak memujuk hati seorang perempuan yang bergelar isteri kepada kita. Kadang-kadang kita langsung tak pernah nak pergi kursus perkahwinan ke, kursus motivasi selepas perkahwinan ke, tak tahu nak menyelami hati seorang perempuan. Bagaimana nak memujuk. Kadang-kadang kita tak reti nak menggunakan perkataan yang manis-manis. Sikit cakap merajuk, sikit cakap merajuk. Itu bahasa kita tu. Siapa merajuk, lapar. Nampak? Itu lagi dia marah, tuan-tuan. Sebenarnya nak memujuk orang perempuan bukan susah. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Bawa je ke kedai mas. Selesai masalah, tuan-tuan.
Tapi bukan nak beli pun, ronda je. Lagi merajuk lepas itu pula. Ingatkah bawa kedai mas nak beli mas ke apa ke? Abang tak kata nak beli ya, abang kata rondanya. Kadang-kadang kita tak reti nak memujuk langsung, kita tak nak gunakan perkataan yang menggelikan hati dia. Bagaimana nak menjadikan dia ingat pada kita? Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang isteri dia nak perhatian daripada kita. Dan bila saudara memberikan perhatian kepada isteri kita, dia akan membalas kepada kita dengan 100 kali kebaikan. Kita akan jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Al-Kazim. Cuma saya minta keutamaan. Kalau kita dah berjanji dengan isteri kita, utamakanlah isteri kita. Terima kasih kerana masih setia di dalam rancangan Al-Kazim bersama dengan saya. Dan terus kita kepada soalan daripada media sosial. Ada kawan yang cakap, saya tak sporting dan takut kepada bini kerana jarang keluar lepak bersama mereka. Tidak seperti waktu saya bujang dahulu. Mohon nasihat Ustaz. Ini pun satu perasaan yang timbul kepada kita orang lelaki-lelaki ni. Bila dah kahwin, kadang-kadang dah jarang lepak kedai mamak kan. Kadang-kadang dah lepak, dah kurang-kurang sangat dah. Nak naik motor sekali pun dah jarang. Kadang-kadang jumpa sekejap, okey aku balik dulu. Isteri aku tunggulah. Akhirnya kawan-kawan kita kata apa? Oh, dah takut bini tu. Macam dia seorang, ada isteri macam dia seorang baru kahwin. Kadang-kadang timbul satu perasaan kepada kita, kita tak suka orang cakap macam itu. Seolah-olah aku ni takut sangat dengan isteri aku. Seolah-olah isteri aku kontrol aku pula. Seolah-olah dia yang kawal aku pula. Maka kita nak jaga hati kawan-kawan kita tadi, kita tak jaga pula hati isteri kita di rumah. Jadi sini kita kena lihat beberapa kepentingan. Yang pertama, salahkah kita lepak dengan kawan kita? Salahkah kita lepak dengan kawan-kawan yang waktu bujang dulu memang mancing sekali, main takraw sekali, makan roti canai sekali? Tak salah, mereka adalah kawan kita daripada dulu. Cuma saya minta keutamaan. Kalau kita dah berjanji dengan isteri kita, utamakanlah isteri kita. Minta maaf lah Din, aku bukan tak nak lepak dengan orang. Aku dah janji dengan rumah aku. Malam ni aku nak bawa dia keluar makan. Minta maaf lah. Yang kedua, kalau nak buat pertemuan dengan kawan-kawan kita, makan-makan dengan kawan kita, tolong bagi tahu isteri. Kadang-kadang dia dah masak untuk kita. Kadang-kadang dia dah pada pukul 6 lagi dah standby untuk kita. Tiba-tiba kita telefon. Okey mah, abang tak makan di rumah. Ada dia orang lepak, ajak abang makan lepak sini pula. Allah, ferasnya bang. Kenapa abang tak cakap? Saya tadi abang masak ayam pula lari pada kuali, kenyuh-kejoh pula. Abang tiba-tiba senang-senang cakap. Allah, abang cuba fikir bang. Sebab tu kalau kita tak boleh nak makan, bagi tahu awal-awal. Ini tidaklah lah minit, hamba Allah tu dah siap dah sirap limau tu. Tiba-tiba kita tak balik. Tolong bagi tahu. Dan yang ketiga, kalau nak lepak juga di luar dengan kawan-kawan, masa. Yang tu yang tak nak Ustaz. Saya tu lepak 10 minit, kawan cakap, bro, takkan tengok tazkirah malam Jumaat ke? Kau ni malam Jumaat aja mesti lari cepat aja, nampak? Yang itu Ustaz. Sebab itu saya katakan tadi, kena memilih aulawiyat. Mana yang lebih utama? Di antara rumah tangga kita, di antara isteri kita dengan kawan-kawan kita. Ada tempoh, ada waktu yang boleh diluangkan dengan kawan. Ada waktu yang kena bagi masa kepada keluarga kita, kepada isteri kita. Dan yang keempat, saya minta kepada kawan-kawan bujang ataupun kawan-kawan yang dah ada isteri masing-masing. Kita dah ada isteri, kita dah ada keluarga. Ubahlah cara hidup. Kita bukan bujang lagi. Nak ke hulu, nak ke hilir, macam kita bujang. Taklah. Kita ada tanggungjawab di rumah. Dan masa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini sangat terhad. Kasih sayang nak kena bagi.
Ilmu pengetahuan kepada seorang isteri kena jaga. Kebaikan dia kena jaga. Rezeki dia kena cari. Belum lagi Allah bagi anak. Belum lagi anak ni macam anak tangga seorang-seorang. Maknanya beban tanggungjawab dan amanah kita semakin meningkat. Maka bila semakin meningkat amanah dan tanggungjawab, saya harapkan juga kematangan kita juga meningkat. Kematangan kita berhadapan dengan isteri. Kita kena faham betul-betul. Faham dia macam mana letih dia. Kalau dulu seorang, sekarang anak 4-5 orang ni, letihnya berlipat kali ganda. Kerja rumah makin banyak, tanggungan terhadap anak makin banyak, tambah pula dibelanya mak mertua pula dalam rumah dia, lagi beban. Kerja di pejabat dia lagi, rumah pula apartmen rumah pangsa pula, lift pula rosak. Abang kena fikirkan bagaimana pengorbanan seorang isteri yang begitu besar pada kita. Sebab tu kena sayang pada dia. Ustaz, macam mana saya nak tunjukkan yang saya sayang pada isteri saya? Takkan yang tu pun saya nak cakap. Sekurang-kurangnya apa? Apa salahnya? Ucaplah perkataan terima kasih. Mama, terima kasih jaga abang. Mama, terima kasih masak untuk abang. Mama, terima kasih jaga anak-anak abang. Abang sibuk yang banyak masa dengan anak. Mama, terima kasih. Jarang kita sebut perkataan terima kasih. Yang kedua, yang jarang kita sebut ialah minta maaf. Mama, minta maaf. Abang jarang dengan mama. Mama, minta maaf selama ni abang tak peduli. Kurang-kurangnya cakaplah minta maaf. Nombor 1, terima kasih. Nombor 2, minta maaf. Nombor 3 yang saya minta pada tuan-tuan, janganlah tarik muka masam sangat. Depan isteri ni serius. Sampai isteri nak cakap pun takut. Kenapa tak boleh jadi seorang yang senyum? Senyum di hadapan isteri. Kalau Rasulullah pun bergurau dengan isteri baginda, kenapa kita tak gurau? Yang keempat, jadilah seorang yang romantik. Romantik ni tuan-tuan, tak perlu nak tunjuk depan orang ramai. Di rumah tak pernah hanya sayang-sayang. Depan orang ramai tunjuk pula. Romantik lah. Kadang-kadang romantik tu hanya dengan menghantar pesanan ringkas saja dekat telefon bimbit isteri. Hanya satu soal je bang. Ingat ke abang tak? Ingat ke abang tak? Jawab balik, ingat. Abang pun ingat ke awak. Allahu Akbar. Subhanallah. Perkataan itu, kalaulah seorang isteri cakap pada kita, abang, saya tak tahulah nak bagi apa ke abang hadiah hari jadi abang ni. Ini sajalah yang saya mampu bagi ke abang. Nah, saya bagi pen, tak ada apa nak bagi ke abang. Cubalah abang jawab balik. Awak kan dah ada hati. Bagi hati pun dah cukup. Cia. Subhanallah. Jadilah seorang suami yang romantik, suami yang menghargai isteri, dan insya-Allah kita sayang isteri kita. Siapa tak sayang bini oi? Kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain, Al-Kazim, yang akan membicarakan perihal rumah tangga kita sehari-harian. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kazim.